Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita terkini. Krisis alam sekitar telah mencecah aras yang bahaya sejak 2 menjak ini. Populasi manusia yang mencecah sehingga 7.98 bilion dijangka akan meningkat dari masa ke semasa. Apa yang merisaukan ialah manusia merupakan penyumbang terbesar kepada terjadinya pencemaran alam sekitar. Dan apa yang menyedihkan ialah separuh daripada populasi manusia tahu akan cara-cara yang boleh dilakukan bagi menghentikan atau mengurangkan pencemaran alam sekitar ini. Namun begitu, hanya segelintir yang melakukannya kerana pada pendapat mereka, usaha yang mereka lakukan untuk mencegah pencemaran alam sekitar ini tidak akan membawa apa-apa perbezaan kerana krisis-krisis alam sekitar yang terjadi telah terlampau banyak untuk dihentikan. Oleh yang demikian, pada hari ini, kita akan bersama-sama merungkaikan krisis-krisis, faktor-faktor serta langkah-langkah yang boleh kita lakukan bagi menangani krisis alam sekitar terutamanya melalui pendekatan falsafah. Terima kasih kepada Ainur. Terdapat krisis alam sekitar yang dapat kita lihat pada hari ini. Salah satunya ialah pemanasan global. Pemanasan global adalah pemerangkapan gas berbahaya seperti karbon dioksida, gas rumah hijau serta bahan pencemar lain. Fenomena pemanasan global ini dapat dilihat dengan lebih jelas di kawasan Kutub Utara dan Selatan, kawasan pembangunan perindustrian, kawasan perbandaran dan banyak lagi. Aktiviti perindustrian merupakan punca utama kepada fenomena pemanasan global ini. Hal ini terjadi kerana pembakaran bahan api fosil seperti gas dan arang batu yang menggerakkan mesin dan jentera telah mengeluarkan banyak gas rumah hijau, terutamanya gas karbon dioksida. Semakin banyak gas ini dihasilkan, semakin banyaklah haba yang akan terperangkap oleh lapisan gas yang akan meningkatkan suhu udara secara global. Selain itu, pemanasan global juga terjadi disebabkan penggunaan kenderaan bermotor yang menggunakan minyak sebagai bahan bakar utama bagi menggerakkan enjin kenderaan khusus minyak tanpa pelembab. Hal ini telah menyebabkan gas karbon dioksida dan karbon monoksida dibebaskan ke udara. Krisis alam sekitar yang seterusnya ialah banjir kilat. Banjir kilat adalah bencana yang berlaku pada suatu tempoh masa yang cepat dan selalunya dapat dilihat di Kuala Lumpur dan juga Kelang. Banjir kilat juga merupakan antara bencana alam yang sering berlaku di negara kita. Sistem pengaliran air yang lemah boleh menjadi punca mengapa berlakunya banjir kilat. Parit dan longkang yang dibina di kawasan bandar terlalu kecil dan cetek, menyebabkan ia sering tersumbat. Apabila berlakunya hujan lebat, parit tersebut tidak dapat menampung air yang banyak, maka air tersebut melimpah keluar dari parit dan menyebabkan banjir kilat. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih kepada Diana Batisha. Selain pemanasan global dan banjir kilat, pencemaran air, udara dan tanah juga merupakan krisis alam sekitar yang dapat kita lihat pada hari ini. Seterusnya, pencemaran udara yang disebabkan oleh fenomena alam semula jadi seperti letusan gunung berapi, pembakaran hutan akibat daripada panahan petir dan aktiviti harian manusia semakin berleluasa sehingga bumi tidak mampu memikul bebannya. Pencemaran udara daripada pembakaran terbuka melibatkan pembakaran sekam padi dibendang oleh petani yang menghasilkan asap tebal yang menyelubungi ruang udara dan menjejaskan jarak penglihatan pengguna jalan raya, menyebabkan berlaku kemalangan jalan raya. Akhir sekali, pencemaran tanah yang terjadi akibat limbah padat yang biasanya dihasilkan oleh pelbagai benda seperti kertas, plywood, pengawet buah dan banyak lagi. Sekian daripada saya, terima kasih. Terima kasih Ain atas penjelasannya sebentar tadi. Seterusnya saya akan menerangkan tentang faktor-faktor krisis alam sekitar. Pertama sekali, sikap manusia yang tidak bertanggungjawab untuk menjaga alam sekitar menyebabkan berlakunya krisis alam sekitar. Seperti membuang sampah sarap di merata-rata tempat, membuang sisa-sisa kilang di dalam laut, suka menebang pokok dan sebagainya. Hal ini sudah tentu akan menyebabkan berlakunya pencemaran alam sekitar seperti pencemaran air, tanah, udara dan sebagainya. Selain itu, sistem pembinaan yang melampaui batas turut menyumbang
kepada krisis alam sekitar, sudah tak dinafikan lagi bahawa sistem pembinaan banyak memberi manfaat kepada negara dan rakyat. Namun, ia juga boleh menyebabkan berlakunya tanah runtuh, hakisan tanah, jerebu dan sebagainya. Sekian daripada saya akan menyerahkan kepada Mirana untuk menjelaskan faktor yang seterusnya. Terima kasih Izzah. Seterusnya, kurangnya pendedahan tentang menjaga alam sekitar. Pada era globalisasi ini, pencemaran alam sekitar banyak memberi impak yang negatif kepada bumi dan segala isinya. Alam sekitar merupakan anugerah hakiki yang perlu dijaga agar tidak berlaku perkara yang tidak diingini seperti banjir kilat, tanah runtuh dan sebagainya. Antara kejadian krisis pencemaran alam sekitar ialah kurangnya pendedahan tentang alam sekitar oleh ibu bapa dan guru. Guru sebagai pendidik perlu memainkan peranan yang penting dalam mendidik para pelajar agar menghargai alam sekitar. Seperti yang kita tahu, penglibatan para pelajar dalam aktiviti menjaga kebersihan adalah sangat rendah dan mampu memberi impak yang negatif. Sebagai contoh, sesebuah sekolah pasti akan mengadakan bulan menjaga kebersihan atau kempen keceriaan alam sekitar bagi menarik minat para pelajar dan mengharapkan penglibatan yang aktif oleh para pelajar namun tidak disambut dengan baik. Hal ini tidak boleh disangkal lagi apabila kurangnya pendedahan tentang alam sekitar oleh guru, para pelajar akan membuang sampah di merata-rata tempat di dalam kawasan sekolah. Tambahan pula, para pelajar mudah dipengaruhi oleh masyarakat luar yang tidak beretika yang membuang sampah di merata-rata tempat jika mereka tidak dipupuk sejak awal lagi. Di samping itu, ibu bapa ialah insan yang paling hampir dengan anak-anak, sepatutnya peka terhadap keperluan pendidikan awal di bawah jagaan mereka, terutamanya pendidikan alam sekitar. Pendidikan awal bermula dari rumah harusnya diterapkan dengan nilai-nilai murni yang boleh membentuk kepribadian dan akhirnya melahirkan insan kamil yang positif terhadap perubahan alam sekitar dan sentiasa berusaha untuk meningkatkan kualitinya. Tanggungjawab ini sepatutnya digalas oleh ibu bapa kerana anak-anak lebih menghabiskan masa yang banyak bersama mereka. Segala gerak-geri ibu bapa akan diperhatikan oleh anak mereka untuk dipraktikkan di dalam kehidupan seharian mereka. Ibu bapa perlu menunjukkan contoh yang baik seperti mengajarkan mereka tentang tong kitar semula 3R, reuse, reduce, recycle. Tong kitar semula ini mampu mengurangkan krisis pencemaran alam sekitar. Namun ada segelintir ibu bapa yang tidak memberikan pendedahan yang baik tentang alam sekitar, malah menunjukkan amalan yang tidak sihat itu di depan anaknya. Sebagai contoh, membuang sampah ketika berada di jalan raya, membakar sampah dan sebagainya. Secara tidak langsung, amalan tidak sihat ini tidak akan membuka mata anak mereka untuk lebih menghargai alam sekitar. Oleh itu, ibu bapa dan guru haruslah berganding bahu untuk membantras krisis pencemaran alam sekitar agar masyarakat yang lebih menghargai alam sekitar dapat dilahirkan. Terima kasih. Terima kasih Mira. Seterusnya, saya akan menerangkan langkah-langkah menangani krisis alam sekitar dari pelbagai aspek. Yang pertama adalah melalui aspek agama. Setiap agama menganjurkan penganutnya untuk sentiasa berbuat baik terhadap setiap hidupan. Alam sekitar tidak terkecuali. Dalam agama Islam sendiri, Al-Quran yang menjadi sumber utama kepada umat Islam menyebutkan pelbagai tanggungjawab manusia untuk menjaga alam. Seterusnya pula melalui aspek pendidikan. Ibu bapa memainkan peranan penting dalam mencorakkan peribadi anak-anak dengan menjadi contoh tauladan sejak kecil kepada anak-anak mereka. Bagi pihak sekolah pula, adalah lebih baik untuk memperkenalkan satu subjek khusus mengenai alam sekitar agar pelajar tahu dan mengambil berat tentang isu ini. Di samping itu, kita juga boleh menangani krisis alam sekitar melalui aspek sains. Ilmu pengetahuan mengenai alam perlu digunakan dengan sebaik mungkin. Sebagai contohnya, proses pembersihan moodball boleh dilaksanakan di mana pengumpulan berbola lumpur iaitu kandungan efektif microbes yang bertindak membersihkan air secara mesra alam dapat membantu kita memelihara alam sekitar. Terima kasih. Terima kasih Saudari Izzah. Selain daripada langkah-langkah yang telah dinyatakan, krisis pencemaran alam sekitar juga dapat ditangani melalui aspek undang-undang.
Hal ini kerana pihak-pihak atau badan-badan kerajaan yang terlibat mempunyai kuasa untuk menggubal serta menguatkuasakan undang-undang. Misalnya, Akta Perhutanan Negara 1984 perlulah ditekankan lagi kepada masyarakat supaya semua maklum dan patuh terhadap undang-undang ini. Undang-undang juga perlulah diperketatkan lagi bagi pegawai-pegawai kerajaan yang berkaitan agar mereka tidak terlibat dalam kegiatan rasuah yang boleh menyebabkan penjenayah yang menyumbang kepada pencemaran-pencemaran alam sekitar ini terlepas begitu sahaja. Kesimpulan yang boleh dibuat daripada pencemahan fikiran sebelum ini ialah sukar untuk mempertikaikan kepentingan mengamalkan pendekatan falsafah untuk menangani malapetaka alam sekitar bagi kita. Alam dan unsur-unsurnya melaksanakan kedudukan dan tugas menyediakan rezeki, keselamatan dan peluang untuk mengumpul kekayaan kehidupan manusia. Banjir kilat, pemanasan global dan pencemaran air hanyalah sebahagian daripada isu atau krisis berkaitan alam sekitar yang telah diketengahkan. Akibatnya, sebagai seorang yang lebih prihatin, anda seharusnya sedar akan akibatnya jika krisis atau masalah timbul, seperti memberi kesan kepada ekonomi negara atau alam sekitar. Lebih-lebih lagi bagi pelawat luar negara. Punca-punca yang membawa kepada bencana alam sekitar di alam ini bagaimanapun adalah sikap manusia yang tidak menghargai alam sekitar. Sistem pembangunan yang menolak sempadan dan peminggiran ajaran agama. Setiap orang mempunyai cara berfikir yang unik, tidak ada keraguan tentang itu. Konsep yang ditekankan oleh Islam jelas melaksanakan kewajipan dan tanggungjawab yang mesti ditunaikan oleh manusia agar mereka dapat menunaikan peranan sebagai khalifah yang memerintah, mengurus dan memelihara bumi. Sekian daripada kami. Terima kasih.